Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Usaha melestarikan sejarah dan warisan tanah air kepada masyarakat diketengahkan melalui program Menyusuri Sejarah Kitani. Mini Bazar dan Sukanria RPN dan STKRJ Tanah Jambu menggalakkan pembangunan ekonomi perusahaan kecil dan sederhana. Program Menyusuri Sejarah Kitani, Anjuran Pusat Sejarah Brunei diungkayahkan bagi mendekatkan sejarah kepada masyarakat di samping melestarikan sejarah dan warisan tanah air melalui takliman mengenai tempat-tempat bersejarah selain untuk memeriahkan lagi Brunei December Festival 2022. Diadakan dengan kerjasama Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja MTMIB dan Persatuan Motosikal Darussalam Pemuda serta Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Program berlangsung pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Acara bermula dengan taklimat yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Pengiran Haji Rizwan bin Pengiran Haji Ahmad yang di-Pertua Pemuda. Program Julung-Julung Kali dianjurkan ini berkonsepkan pembelajaran, bersantai dan bersilaturahim dengan tema Sejarah Kitani, Kebanggaan Kitani. Acara diselajurkan dengan pelepasan 70 peserta konvoi bermotor menyusuri jalan dan mercu tanda bersejarah di negara ini. Bermula di bangunan pusat berkenaan, penglibatan konvoi bermotor ini dihasrat dapat membentuk masyarakat berdisiplin dan berbudaya melalui info persejarahan dalam aspek menggunakan kenderaan bermotor dan membuka ruang bagi pihak berkepentingan untuk bergiat aktif. Dengan slogan Bah Jadi Maritah, Mini Bazar dan Sukanria Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Tanah Jambu mendapat sambutan menggalakkan dari penduduk kampung dan orang ramai. Ia diadakan selama 3 hari dan dianjurkan buat kali pertama oleh Majlis Perundingan Kampung dengan tujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk kampung RPN dan STKRJ Tanah Jambu. Selain itu, Mini Bazar dan Sukanria ini juga bertujuan menggalakkan pembangunan dan perancangan ekonomi perusahaan kecil dan sederhana serta mengisi aktiviti-aktiviti anak buah kampung sempena cuti persekolahan. Pelbagai aktiviti dan Sukanria diadakan seperti menganyam bakul dan permainan layang-layang. Turut menarik perhatian ialah perlawanan tarikalan bagi kanak-kanak dan wanita. Perambah saya agar anak buah kampung dapat menumpuk semangat kejiranan bagi mengukuhkan semangat berpaduan dalam hidup masyarakat dan dapat berkongsi pendapat dan buah fikiran saling bantu-membantu, bermenupakat dan tidak cermah mata. Acara ini adalah bagus, yang mana disebabkan pada musim ini adalah musim cuti sekolah. Dan juga kebanyakan juga pejabat kerajaan ada juga mengambil cuti yang mana alhamdulillah sambutan di sini menggalakkan. Suka meriah lah. Diadakan lagi bila-bila masalah. Banyak acara lagi alhamdulillah. Baru pertama kali ini ada ramai lah. Di sini kan. Oleh ketua kampung. Kalau boleh, diadakan lagi lah acara semacam ini lagi lah di kampung Tanah Jambu ni lah. So dapat meramaikan di sini dan supaya orang tahu lah yang Tanah Jambu ni meriah lah di sini.
Rakyat dan penduduk serta pelawat yang ingin membuat perjalanan di kawasan bandar kini menjadi lebih mudah dengan terdapatnya perkhidmatan pengangkutan awam inovatif yang membantu mencari laluan paling efisien untuk mereka. Dilancarkan sejak bulan September tahun ini, syarikat pengangkutan tempatan DART Logistics Sdn Bhd telah bekerjasama dengan Mitsubishi Corporation untuk mengendalikan perkhidmatan ulang-alik pintar DART menggunakan kepintaran buatan AI yang cekap. Menerusi perkhidmatan tersebut, laluan ulang-alik mengikuti destinasi yang diinginkan, dirancang dan diselaraskan. Maziah Jini ada laporannya. Rangkaian perkhidmatan ulang-alik yang ditawarkan pada masa ini meliputi 24 tempat iaitu di kawasan Gadong, Kulab dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Dengan memberi fokus untuk menarik para pelajar kolej di kawasan-kawasan berkenaan, perkhidmatan ini akan dikembangkan bagi menarik penumpang-penumpang lain. Their colleges are within the zone, in the POZ zone currently in Gadong, Kulab and Ripas. So they can go about the locations easier and without driving out, they can share the shuttle with their friends at a very affordable rate. Same time we're giving them promotion as well for students. And so we're still trying to attract more other demographics, maybe for workers or maybe for shoppers. Menggunakan aplikasi DART Shuttle, para pelanggan perkhidmatan tidak akan melalui laluan yang tetap, namun ia membawa pelanggan ke laluan yang efisien menuju ke tempat yang ditetapkan. Dengan cara tersebut, perkhidmatan ulang-alik pintar DART tidak hanya memberi kemudahan kepada para pelanggan untuk menuju ke lokasi ditetapkan dengan pantas, namun ia juga membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Respon ramai so far menggalakkan juga, ada juga pengguna dari lokal, dari foreigner, ada juga yang makai lah selama. Begitu kira mudah juga untuk perjalanan jarak pendek macam dari Gadong ke Kulab, dari Ripas pun ada juga. So ya macam menjimatkan masa macam payah cari parking PT ini. Perkhidmatan yang baru diperkenalkan ini dilihat sebagai kejayaan jalan penyelesaian inovatif dalam menangani cabaran-cabaran dunia moden. Di samping itu, ia juga selaras dengan aspirasi negara ke arah menjadi sebuah negara pintar. Maziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Cuaca hujan memberi sumber rezeki kepada beberapa jenis perusahaan terutama perkhidmatan dobi layan diri. Ia berikutan meningkatnya pelanggan yang menggunakan perkhidmatan tersebut sama ada untuk membasuh atau mengeringkan pakaian dalam waktu singkat. Perkhidmatan dobi layan diri merupakan salah satu cara hidup moden yang mula bertambang sejak beberapa tahun lalu di negara ini. Ia menjadi pilihan bagi para pengguna yang sibuk untuk melakukan rutin membasuh pakaian di rumah. Dengan adanya perkhidmatan dobi layan diri, cuaca hujan bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mencuci atau mengeringkan pakaian. Yang jelas, kemudahan tersebut menjadi sumber alternatif untuk mengeringkan pakaian setiap kali musim hujan melanda. Mengikut cuaca pada masa ini sering kali hujan, payah menjamur di luar, so diteruskanlah dikeringkan di sini. Better lah pakaian ni terus kering, and then it's convenient within like 2-3 minutes dari tempat tinggal. So I just spend 1 jam di sini, and then terus lipat baju and then terus bawa balik lah. Like this rainy season is busy, especially like after working hour. So the people is come for laundry and dry. Walaupun kos membasuh pakaian di rumah dan penggunaan dobi layan diri hampir sama, namun kerana musim hujan dan kesibukan, perkhidmatan dobi layan diri telah menjadi pilihan lebih baik demi mengelakkan lambakan pakaian basah serta lembab di rumah.
Sikap berani mencuba dan suka mempelajari sesuatu antara dorongan utama untuk menubuhkan perniagaan sendiri. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Sekeping gambar dapat mengabadikan kenangan terindah terutama bersama keluarga dan insan tersayang. Seseorang itu juga dapat berkongsi kerinduan dan meluahkan perasaan terpendam seperti kesedihan dan kegembiraan menerusi gambar. Sepasang suami isteri yang dikurniakan 4 orang anak memulakan perniagaan newborn fotografi pada penghujung tahun 2018. Apa yang menarik, gambar anak damit yang diambil dihias mengikut tema pilihan ibu bapa sendiri. Zulfadri Haji Kasim membawakan laporannya. Hampir 700 gambar anak damit telah diambil sepanjang lebih 4 tahun berkecimpung dalam perniagaan newborn fotografi. Sepanjang tempoh itu juga, pelbagai tempahan telah diterima mengikut tema budaya serta adat seperti dari Amerika Syarikat, Nepal, bahkan dari pekerjaan ibu bapa pelanggan itu sendiri. Ianya bermula dari anak kami yang ketiga. Kami cuba-cuba saja untuk membuat newborn fotografi ini untuk kenangan sendiri saja. Dan kami post ke sosial media. Lepas itu, ada orang kan mau minta photoshoot kan untuk ia punya baby. And then kami cakap, why not try dulu. And then lepas kami try, alhamdulillah ada sambutan lagi yang lain. Mendapat sambutan orang ramai, Dayang Siti Nur Amalina telah mengikuti kursus dari luar negara untuk mendalami lagi perniagaan yang dicuburinya agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Mengenai cabaran, Dayang Siti Nur Amalina menjelaskan antara yang sering dihadapi ialah memastikan anak damit dalam kedudukan yang selamat untuk digambar. Bisnes fotografi newborn ini, Tani sendiri sama-sama dengan newborn, which is anak damit atau. So Tani mesti tahu macam mana akan handle newborn itu sendiri, macam mana akan mendiamkan kalau ia menangis, kalau ia kusut ke apa, Tani mesti tahu apa cue ia menangis atau macam mana Tani kan memposing dengan selamat. Perniagaan ini sangat bagus kerana dengan adanya photoshoot seperti ini dapat merakamkan momen-momen indah dan juga kenangan buat pasangan suami isteri yang baru saja menerima cahaya mata. Berani mencoba, mempelajari dan mencari tahu ilmu-ilmu baharu dengan mengikuti kursus-kursus berkaitan newborn fotografi adalah titik awal penubuhan perniagaan bagi pasangan ini. Hasil karya mereka dapat dilihat menerusi Instagram Alif Fotografi. Zulfadli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Kesenian tradisional merupakan suatu kebudayaan yang mampu menjadi penyalur atau mengekspresikan keindahan seni dalam jiwa setiap manusia. Salah satu daripadanya adalah seni tarian tradisional. Dengan perubahan zaman, tarian tradisional semakin kurang diminati, terutamanya oleh golongan muda. Bagi seorang peminat seni tarian tradisional tempatan, isu tersebut menjadikannya kuat untuk menarik lebih ramai peminat tarian tradisional dengan kaedah terbaru iaitu kreatif tradisional. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Jika kita tinjau kembali kewujudan tarian-tarian tradisi tempatan, biasanya dicipta melalui adaptasi lagu-lagu Brunei asli yang disesuaikan dengan irama dan lagu. Namun arus peredaran zaman, tarian tradisional juga dapat dibawakan dengan lagu-lagu yang terkini. Dalam temu bual bersama pengasas tarian kreatif tradisional, penglibatannya lebih 1 dekad dalam bidang tarian tradisional menguatkan lagi hatinya untuk meneruskan tarian tersebut agar ia sentiasa diminati oleh masyarakat, lebih-lebih lagi golongan muda. Timbulnya idea ni pasal dilihat macam masa ni zaman makin
meningkat sudah kan, zaman makin maju. So apa salahnya dengan adanya budaya luar yang biasanya masa ni anak-anak muda banyak mengikuti. So why not dibuat tarian tradisi kreatif ni untuk menarik minat dorang. So jangan kira orang jangan kalah dengan budaya luar lah, sedangkan tradisi itu adalah kira budaya Melayu sebenarnya. So dikreatifkan untuk menarik minat dorang supaya jangan tertindih dengan budaya luar itu. Juga menggalas tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu yang bekerjaya. Dayang Nur Syekmah perlu sentiasa cekap membahagikan masa agar latihan tarian tidak membebankan dirinya. Dengan niat ikhlas dan gigih dalam memperjuangkan tarian tradisional agar ia kekal diminati, pelbagai kaedah diserapkannya dalam kelas tarian tradisionalnya. Mesti ada minat yang mendalam. Pasal kalau ada minat, barang itu tidak akan menjadi. Tanpa minat, orang itu tidak akan mau belajar sesuatu yang baru. So minat itu penting. So memang cabarannya cemana untuk meningkatkan mengambil minat dorang, jangan terlalu ke sana, jangan terlalu ke budaya barat, ke sana. Apa salahnya dorang mencuba yang barang cemanilah saja. So menarik minat dorang untuk mencuba tradisional kreatif itu memang sedikit mencabarlah. Usaha membantu dan menaikkan minat seni tarian tradisional ini turut mendapat sokongan daripada seorang pemilik studio tarian tempatan. Menurutnya, kelas tarian kreatif tradisional bukan sahaja sebuah kelas tarian yang unik, bahkan dapat mengenalkan tarian tradisional Brunei kepada peminat seni tarian dari luar negara. I feel like it can appeal to most of our youth and make them interested in our culture as well. So I feel macam it's a fun class to do lah, because even me, I would join her class as well. In terms of sambutan so far, the youth, they're very accepting of what we do here. Because classes here, it's hard to find di Brunei ni. So dance classes itu, it's quite a rare thing. But we're happy that slowly, like new studios coming up, the dance community growing juga. So that's basically our aim. Gigih dan sikap tidak mudah mengalah menjadi pegangannya sejak mula melibatkan diri dalam seni tarian tradisional dengan harapan dapat mengekalkan budaya Melayu Brunei agar tidak luput ditelan zaman. Inisiatif seperti ini sedikit sebanyak mampu mengekalkan tarian tradisional agar terus hidup dan menjadi suatu warisan dan identiti kita. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Bermula dengan hanya menerima tempahan bagi gubahan hantaran dan buah tangan bagi sesuatu, kini butik perkahwinan Lailis Miling Anak Tempatan memberikan pilihan bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga. Aimanuddin Mawang seterusnya melaporkan. Mula ditubuhkan sejak tahun 1997, butik ini menawarkan pelbagai kelengkapan perkahwinan. Menjadi pengusaha butik pengantin memerlukan kreativiti dalam menawarkan perkhidmatan masing-masing di samping mengikut perkembangan semasa agar terus relevan. Kelebihannya adalah pada busana-busana ni lah. So ya memang saya reka sendiri hasil juga perbincangan bersama bakal pengantin. Harapan Lailis for future kami akan lebih berkembang dan dapat membantu lebih ramai lagi bakal-bakal pengantin bagi memudahkan urusan perkahwinan mereka. Di samping itu juga Lailis akan terus sustain bertapak dalam industri perkahwinan dan masih relevan dengan kehendak semasa. Seiring dengan peredaran zaman, industri perkahwinan juga tidak ketinggalan mampu menyumbang dalam menjana ekonomi. Tidak hanya memberi kemudahan bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga, melaluinya juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Aimanuddin Mawang untuk Berita RTB. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 274 kes dilaporkan sembuh.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Lebih 300 peserta menyertai kejohanan badminton terbuka Westlake 2022 termasuk peserta dari luar negara iaitu Indonesia, Malaysia dan Jepun. Kejohanan akhir berlangsung petang kemarin di Sekolah Chung Hua Kudang, daerah Tutong. Antara kategori yang dipertandingkan ialah kategori perseorangan, bergu lelaki dan wanita dan bergu campuran. Bagi kategori perseorangan lelaki A dimenangi oleh Felix Fong Jia Liang dari Sarawak dan kategori bergu lelaki A dimenangi oleh Edrol Ating dan Muhammad Yasrin dari Sabah. Sementara itu, juara bagi bergu wanita A, Flora Fong Shin Ji dan Felicia Fong Shin Hui dari Sarawak. Bagi kategori bergu campuran A, dimenangi oleh Adrina Asia dan Edrol Atik dari Sabah. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Ros Fazila bin Haji Yusli, pemangku pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Skuad Kebangsaan Brunei Darussalam meneruskan saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 bagi kumpulan A lewat petang tadi. Dalam aksi di Stadium Kuala Lumpur, skuad negara tewas kepada Indonesia dengan jaringan 0-7. Peluang Indonesia bermain dengan 10 orang pemain. Itulah gol ketiga. Ditepis oleh Haimi Nyaring. Terselamat pintu gol Brunei. Berlaku pergelutan. Gol keempat.